Saya adalah dalam business administration, mana master saya dulu adalah public administration. Sekarang saya baru saja menamatkan Doctor of Business Administration dari Graduate School of Business, USM. Selain daripada itu, saya juga telah mengikuti berbagai program profesional daripada Microsoft, ITIL, dan insyaAllah di akhir tahun ini saya akan mengambil professional business analytic. Seberingkas tentang tajuk kita pada kali ini. Ini adalah perbincangan saya dengan Puan Farhana, apakah tajuk yang sesuai untuk kompetensi siswa. Dan tajuk ini sebenarnya walaupun berkisar dalam konteks future education, tapi dia juga sebenarnya adalah perkara semasa yang mana dahulunya AI, Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan hanya dikenali dalam bidang sains komputer ataupun teknik maklumat. Sekarang telah tersebar luas dalam pelbagai bidang. Nanti kita akan berkongsi, saya akan kongsikan beberapa perkara tentang Artificial Intelligence. Mungkin saya boleh mulakan kongsian kita pada hari ini, dan seterusnya di akhir perkongsian saya ini boleh kemukakan soalan. Semasa sesi soalan tu mungkin ada dua keadaan, sama ada audio dan juga chat. Okay? So izinkan saya menerangkan skop kita pada hari ini, yang mana saya akan kongsikan definisi dulu, apakah dia AI, dan seterusnya apakah situasi semasa AI, terutamanya dalam pelbagai bidang, dan kita akan tumpu fokus penggunaan AI di dalam pendidikan, dan di akhirnya bagaimanakah AI arah tuju AI dalam education. So definisi education ini adalah konsep pendidikan sepanjang hayat, tidak merujuk kepada pendidikan tinggi, tetapi kalau dari konteks fokus nanti saya merujuk kepada bermula daripada pra-persekolahan sehinggalah higher education, pendidikan tinggi, dan seterusnya amalan sekarang inilah lifelong learning. Okay. So definisi saya ambil daripada beberapa artikel. Artificial Intelligence, okey, penggunaan bahasa, saya mula diberitahu guna bahasa Melayu, tapi bahan cuma dalam bahasa Inggeris, percakapan dalam bahasa Melayu. Okey, saya akan juga mix. Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang menekankan pengembangan mesin kecerdasan, artificial machine, berfikir dan bekerja seperti manusia. Contohnya pengecaman pertuturan, penyelesaian masalah, pembelajaran dan juga perancangan. Di masa kini, Artificial Intelligence adalah subjek yang sangat popular, yang banyak dibincangkan dalam kalangan teknologi dan juga perniagaan. Banyak pakar dan penganalisis industri berpendapat bahawa AI ataupun perkataan yang lain itu mesin pembelajaran, learning machine, adalah untuk masa depan. Tapi hakikatnya, kita dapat lihat pada hari ini sebenarnya adalah masa kini, waktu sekarang. Bukan lagi satu fantasi 10-20 tahun akan datang. Penggunaan AI sekarang adalah sebenarnya pada sekarang ini pun telah penggunaan yang intensif dengan AI. Dengan kemajuan teknologi, kita sudah terhubung dengan AI dalam satu atau beberapa cara.
seperti Siri, iaitu pengecaman suara dan pengguna iPhone, okay? Watson atau Alexa. Alexa menggunakan Amazon. Ya, teknologi ini dalam fasa awal dan semakin banyak syarikat melabur dalam mesin pembelajaran, learning machine, dan juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat ataupun very strong improvement and development, baik dalam bentuk produk ataupun aplikasi dalam masa sekarang dan yang terdekat. Kalau anda masih ingat CEO Google ada menunjukkan Google pun sudah ada ciri-ciri AI di dalam aplikasi-aplikasi mereka yang lain. Contoh yang terdekat adalah sama ada anda sedar ataupun tidak handphone anda, kalau anda livekan GPS, anda check in dalam Facebook, anda boleh tengok dalam Google Timeline start daripada anda mula sehinggalah pada hari semasa hari ini. Google boleh menganalisis berapakah jauh anda telah travel the globe dan juga boleh mencadangkan beberapa perniagaan ataupun iklan di dalam Google Timeline. Itu adalah salah satu contoh aplikasi AI, sama ada kita sedar ataupun tidak, ini telah pun berlaku dalam kehidupan seharian kita. The current state of AI. Kenapa saya tunjukkan di sini? Pada mulanya saya nak tunjuk dalam fakta-fakta tentang dunia perniagaan, tapi saya memilih beberapa fakta penting yang mudah untuk difahami oleh anda semua. Statistik berikut akan memberikan anda idea berkenaan AI pada masa kini. Menurut Narrative Science, 32% eksekutif menyatakan pengecaman suara adalah teknologi AI yang paling banyak digunakan dalam perniagaan mereka pada hari ini. Dan menurut Bloomberg, pada tahun 2014, lebih daripada 300 juta USD dilaburkan dalam permulaan initiation of AI. Menunjukkan peningkatan sebanyak 300% berbanding tahun sebelumnya. Dan menurut Gartner, ini adalah organisasi penganalisis yang biasa dirujuk oleh ekonomis dan juga pembuat keputusan dalam bidang IT. Menjelang 2018, 6 bilion peranti device yang disambungkan secara proaktif akan memerlukan sokongan. Need a support. Maksudnya support ini adalah bila anda guna phone, of course anda akan perlu update Android ataupun OS yang digunakan. Kalau kita guna komputer Windows, setiap minggu ada update. So dalam dunia perniagaan, support ini sangat penting kerana it's not one time kita beli, it's together with a package of support. Okay? Warranty, technical support, sekiranya kita menghadapi masalah. So bayangkan 6 bilion device yang berlaku pada 2018 memerlukan support. Di situ saja pun dah mewujudkan peluang-peluang baru pada pelbagai pihak untuk memenuhi keperluan support. Menjelang akhir tahun 2018, telah pun berlalu, membantu digital pelanggan, customer digital assistant akan mengenali pelanggan melalui wajah dan suara di seluruh saluran dan rakan kongsi across channels and partners. Sekarang ni pun handphone anda ada juga yang dah gunakan face sebagai unlock untuk phone, dan juga mungkin ada menggunakan suara untuk unlock phone. Kalau biasa kita tengok dalam TV, itu adalah seperti macam sesuatu yang mahal dan eksklusif. Bayangkan handphone yang anda beli dengan mampu milik pun telah ada fungsi tersebut.
So fakta lain yang boleh dikongsi adalah dari Forrester, AI akan menggantikan 16% pekerjaan di Amerika pada akhir dekad ini. Ini adalah salah satu kebimbangan. Kalau AI, kebimbangan ini bukan pertama kali, even dengan pengenalan industri pembuatan telah menggunakan mesin, telah menukarkan manusia kepada mesin. Dan dulu mesin, kemudian robot, dan sekarang ini adalah penggunaan AI. Maklumat lain daripada BGR, 15% pengguna pemilik telefon Apple menggunakan kemampuan pengecaman suara Siri. Siri bukan sahaja nama aplikasi, ia adalah nama perempuan yang memiliki suara dalam iPhone dan juga penggunaan Apple, semua peranti Apple. So tidak seperti persepsi umum, kecerdasan buatan atau AI tidak terhad hanya pada industri IT atau teknologi. Sebaliknya digunakan secara meluas di bidang lain seperti perubatan, perniagaan, pendidikan, undang-undang dan pembuatan. Berikut saya akan kongsikan 9 penyelesaian ataupun penggunaan AI yang sangat pintar, smart, digunakan pada hari ini. It's no more future, tapi ia adalah berterusan, penambahbaikan secara berterusan. Siri, kerap kali tadi saya menggunakan penggunaan Siri. Ini adalah gambar iPhone. Siri adalah salah satu pembantu peribadi paling popular yang ditawarkan oleh Apple dalam iPhone dan iPad. Pembantu suara wanita yang mesra berinteraksi dengan pengguna dalam rutin harian. Siri juga membantu pengguna untuk mencari maklumat seperti macam Google, mendapatkan arahan, menghantar mesej dan membuat panggilan suara, membuka aplikasi dan menambahkan acara ke kalender. Kalau dulu penggunaan suara adalah untuk orang yang KU, sekarang orang yang bukan OKU pun kerap menggunakan Siri. So Siri tidak lagi memerlukan anda untuk menaik. Anda boleh hanya mengeluarkan suara anda, memberi arahan dan seterusnya Siri akan melaksanakan. Even walaupun dia masih lagi di tahap orang kata mencuba dan belum penggunaan yang intensif, tetapi benda ini telah pun. So Siri sebenarnya menggunakan teknologi pembelajaran machine learning untuk mendapatkan soalan dan permintaan bahasa semula jadi, natural language, yang lebih pintar dan mampu untuk memahami. Ini pastinya merupakan salah satu contoh kemampuan pembelajaran alat mesin yang paling ikonik. Kerap saya sebutkan tadi, pengecaman suara dalam. So aplikasi pengecaman suara, pembuat keputusan dan sebagainya diaplikasikan di dalam kereta bernama Tesla. Bukan hanya telefon pintar, tetapi kereta juga beralih kepada kecerdasan buatan AI. Ini adalah salah satu kenderaan terbaik yang ada sehingga sekarang. Kereta itu bukan sahaja dapat memperolehi banyak penghargaan, pencapaian cemerlangnya, tapi juga mempunyai ciri seperti memandu sendiri, autonomous, keupayaan meramal dan inovasi teknologi yang mutlak. Bagaimana keseluruhan teknologi otomotif, mechanical, ciri-ciri pemanduan selamat, ABS, brake, digabungkan di dalam satu sistem dan sekarang ni adalah penggunaan nama Tesla. Tesla juga terkenal dengan hybrid, iaitu penjimatan tenaga, bukan lagi menggunakan fuel ataupun petrol, tapi penggunaan teknologi hybrid. Dan ciri utama yang menarik perhatian ialah bagaimana AI diaplikasikan di dalam produk Tesla.
Cogito, hopefully pronunciation saya betul, Cogito. Masa pun pada awalnya diasaskan oleh Dr. Sandy bersama Joshua, adalah salah satu contoh terbaik versi tingkah laku behavior untuk meningkatkan kepintaran wakil sokongan pelanggan. This is what representative support, client support, seperti kita nak panggil apa, telefonis, sekarang customer relationship. Tapi ini di dalam phone. Okay? Syarikat ini mensintesiskan pembelajaran mesin dan sains tingkah laku, behavior sciences, untuk meningkatkan kerjasama pelanggan untuk professional telefonis. Okay? CRM, Customer Relationship Management, banyak menggunakan aplikasi ini. Dan kalau anda terlibat dengan cloud, Amazon Web Service, yang mana servis ini adalah serata dunia, dan penggunaan konsep ini juga digunakan sebagai menggantikan manusia dalam jawab panggilan dan menyelesaikan masalah pelanggan. So Cogito digunakan pada berjuta-juta panggilan suara yang berlaku pada setiap hari, dan penyelesaian AI menganalisis suara manusia dan memberikan panduan real time guide untuk meningkatkan tingkah laku behavior. Ini menganalisis dan seterusnya memberi penyelesaian bagi sebarang tanya. Yang keempat, saya pasti anda juga tahu apa itu Netflix. Ada berjuta video, tapi bagaimana AI digunakan kepada pelanggan. So Netflix tak perlu lagi diperkenalkan, adalah satu perkhidmatan yang amat popular yang mana kandungan atas permintaan, on demand content, on demand movie ataupun on demand content yang menggunakan teknologi ramalan, prediction teknologi, untuk tawaran cadangan atas dasar tindak balas, minat, pilihan dan tingkah laku pengguna. Teknologi ini mengkaji dari sejumlah rekod untuk mengesyorkan filem yang bersesuaian berdasarkan keinginan dan reaksi pengguna sebelumnya. So kalau anda seorang yang kerap memaparkan dalam IG, Facebook, dan pada masa yang sama adalah pengguna Netflix, anda akan dapat lihat bagaimana tabiat kita ataupun kekerapan kita menonton Netflix. Netflix akan menilai dan mencadangkan kepada penggunanya movie-movie yang berikutnya yang bersesuaian. Ia berubah menjadi lebih cerdas dari tahun ke tahun. Satu-satunya kelemahan teknologi ini ialah filem tidak popular tidak disedari, sementara filem popular berkembang dan tersebar di platform Netflix. Tapi ia semakin bertambah baik dan akan belajar untuk menjadi lebih pintar. So, dalam kata yang lain, Netflix mengkaji, menganalisis behavior, pemilihan kita dalam menonton video Netflix, dan pada masa yang sama penggunaan phone, penggunaan apa yang kita layati dalam web juga akan dianalisis oleh Netflix, dan the outcome kesannya adalah anda dicadangkan movie ataupun konten Netflix yang bersesuaian dengan anda. Pandora adalah
penyelesaian teknologi yang paling popular dan dituntut masa ini. Sama seperti Netflix, ini adalah dalam bidang muzik. Dulu Napster, sekarang terkini adalah Pandora, yang mana DNA Music, ini dikenali sebagai DNA Music, bergantung pada beratus-ratus ciri muzik. Pasukan pemuzik pakar menganalisis lagu secara individu. Sistem ini juga bagus untuk mengesyorkan track record, untuk mengesyorkan lagu yang tidak akan pernah diperhatikan walaupun orang suka. That means komposer, penyanyi juga boleh menganalisis ataupun meramalkan potensi hasil karya mereka. Dan mungkin juga pelabur-pelabur yang ingin melabur ataupun invest kepada artis tersebut juga menggunakan kemudahan ini untuk meramalkan marketing penyanyi tersebut. Next, satu lagi permulaan kecerdasan buatan yang paling terkenal dan berjaya diperoleh oleh Google pada tahun 2014 dengan harga 3.2 bilion USD. Yang mana termostat pembelajaran Nest menggunakan algoritma tingkah laku, behavioral algorithm, untuk menjimatkan tenaga berdasarkan tingkah laku dan jadual anda sebagai pengguna. Ia menggunakan proses pembelajaran mesin yang sangat cerdas, mempelajari suhu yang anda suka dan memprogramkannya sendiri. Lebih-lebih lagi, ia akan dimatikan secara automatik untuk menjimatkan tenaga jika tiada orang di rumah. Sebenarnya ini adalah gabungan kedua-dua kecerdasan buatan dan juga tenaga rendah Bluetooth, kerana beberapa komponen penyelesaian ini akan menggunakan perkhidmatan dan penyelesaian dia. Nampak seperti macam saya nak sebut sebagai IoT, Internet of Things. Sekarang pun pelbagai alatan, device IoT digunakan, tapi in a single package, in single package, Nest menggabungkan semua device yang lain itu dan memberi penyelesaian. Mana penggunaan Nest ini sangat sesuai dalam smart home, smart office yang menjimatkan tenaga. VoxEver adalah syarikat yang bergantung kepada pembelajaran mesin untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam industri pelancongan dan menyampaikan momen mikro ataupun pengalaman yang menyenangkan pelanggan. VoxEver meningkatkan pelibatan pelanggan dengan ketara melalui pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan untuk menguasai bidang permainan, membantu pelanggan mencari cara baru dan membuat perjalanan yang tidak dapat dilupakan. In English, experience, okay? Micro moment or experiences. VoxEver significantly improve customer engagement through machine learning and artificial intelligence. Okay? Saya tak pasti penggunaan sekarang lebih lanjut, tetapi seperti saya sebutkan, dia melibatkan analisis, okay? Penglibatan analisis untuk tujuan dalam kes ini adalah tourism. Okay? Drone. Okay? Drone terbang sudah menghantar produk ke rumah pelanggan walaupun dalam mood hujan. Ini adalah salah satu aplikasi yang generasi sekarang yang suka gunakan, dan saya tak boleh katakan agresif, tapi telah pun berada dalam pasaran untuk menyediakan perkhidmatan sedemikian. Mungkin dari segi regulation, dari segi banyak faktor-faktor lain yang sedang dikaji. Yang saya nak sampaikan di sini ialah ini menunjukkan sistem pembelajaran machine learning yang kuat
yang dapat menterjemahkan persekitaran menjadi model 3D melalui sensor dan juga kamera video. Okay? Sensor dan kamera dapat melihat kedudukan drone di dalam bilik dengan memasangnya ke shielding. Yang ini booth untuk pilot orang kata kan, tapi masih lagi menggunakan remote. Yang penting di sini adalah algoritma penjanaan lintasan memandu drone. Okay. Digunakan untuk menggerak bagaimana drone ini bergerak dan hendak ke mana. Dengan menggunakan sistem Wi-Fi, pengguna dapat mengendalikan drone dan menggunakannya untuk tujuan tertentu seperti penyampaian produk, pembuatan video ataupun pelaporan berita. So, kalau dulu pelaporan berita wartawan menaiki helikopter, mungkin sekarang wartawan dia menggunakan drone untuk membuat siaran langsung. Penyampaian produk adalah satu benda yang baru, masih lagi dalam kajian. Pembuatan video sangat agresif, banyak video yang menggunakan drama, movie juga dah banyak menggunakan penggunaan drone. Eco dilancarkan oleh Amazon yang semakin pintar dan menambahkan ciri-ciri baru dari masa ke semasa. Ini adalah produk yang revolusi yang dapat membantu anda mencari maklumat di web, menjadualkan temu janji, membeli belah, lampu kawalan, Swiss, termostat, menjawab soalan, membaca buku audio, melaporkan lalu lintas dan cuaca, memberikan maklumat mengenai perniagaan tempatan, memberikan skor dan jadual sukan dan banyak lagi menggunakan suara. Kalau iPhone menggunakan Siri, Amazon menggunakan suara Alexa. So nampak seperti Bluetooth subwoofer ataupun speaker, tapi dia menggabungkan pelbagai penemuan yang lain, inovasi yang lain seperti Google Search Engine, calendaring, pengecaman suara dan pelbagainya, dan single produk namanya adalah Amazon Eco. So saya dah terangkan inovasi yang popular dalam AI dan sudah pun berada dalam kehidupan seharian kita semua. Seperti awal yang saya terangkan tadi, kecerdasan buatan ataupun AI semakin popular pada kadar yang lebih cepat. Dia mempengaruhi cara hidup kita, berinteraksi dan meningkatkan pengalaman pelanggan, client experience. Masih banyak yang akan pada masa akan datang, pada tahun-tahun yang akan datang, akan lebih banyak lagi peningkatan dan juga pembangunan. So AI dah banyak digunakan dalam marketing, sales, analytic, customer service, data, dalam perubatan, dalam sumber manusia, of course IT, self-driving ataupun autonomous car. So dalam penerangan saya pun banyak disebut kecerdasan buatan artificial intelligence, pembelajaran mesin ataupun machine learning. Satu lagi ialah tentang data science ataupun science data. So AI mengubah setiap fungsi industri dan perniagaan yang menghasilkan peningkatan minat terhadap AI dan juga subdomainnya, dan juga bidang-bidang yang berkaitan seperti pembelajaran mesin dan juga sains data. So menurut tinjauan Gartner, 37% organisasi masih berusaha untuk menentukan strategi AI. Kalau kita masih lagi mungkin baru mempelajarinya, di dalam dunia industri seperti yang saya sebutkan tadi, marketing, mereka dah menggunakannya secara intensif, tetapi mungkin belum secara menyeluruh. So untuk mengintegrasikan artificial intelligence ke dalam perniagaan ataupun organisasi mereka sendiri, mereka perlu mengenal pasti bagaimana AI dapat disesuaikan dalam perniagaan ataupun organisasi.
So AI memberi tumpuan kepada penciptaan mesin pintar yang dapat melaksanakan fungsi seperti pengecaman pertuturan melalui pembelajaran dan juga penyelesaian masalah. So di sektor pendidikan seperti di Amerika Syarikat, AI semakin digunakan untuk meningkatkan pembelajaran pelajar. Program interaktif pintar, Smart Interaction Program, seperti pembelajaran mesin, pemprosesan bahasa semula jadi, Natural Language Processor, dan bantuan pembelajaran yang mendalam dalam pembelajaran keseluruhan bagi seorang pelajar. So, para penganalisis meramalkan pasaran kecerdasan buatan di sektor pendidikan di Amerika Syarikat berkembang pada CAGR 47.77% dalam tempoh 2018 hingga 2022. Kecerdasan buatan global dalam pasaran pemasaran menyumbang 5.2 bilion USD pada tahun 2017 dan dianggarkan berkembang pada CAGR 30.1% hingga 2025. Apakah dia CAGR? Dalam bahasa Melayu adalah kadar pertumbuhan tahunan kompaun. Okay? Yang mana ini adalah kadar pulangan yang diperlukan untuk pelaburan berkembang dari baki awalnya hingga baki akhirnya. Dengan anggapan keuntungan dilaburkan semula pada akhir setiap tahun jangka hayat pelaburan. Ini adalah penunjuk yang digunakan oleh ekonomis, oleh penganalisis tentang pelaburan asas untuk pembangunan AI. Dan of course sebagai proses pelaburan bagi pelabur mereka menumpukan kepada keuntungan. So dalam kajian ini jelas menunjukkan bahawa AI sangat diperlukan dan memberi potensi jangka panjang kepada pelabur-pelabur dan juga pengguna. So tahap berikutnya saya kongsikan penemuan yang saya lakukan apakah AI di dalam pendidikan, mana saya menumpukan kepada 5 skop. Okay? Seperti saya terangkan tadi di peringkat awal, bila sebut AI, dia juga melibatkan machine learning ataupun pembelajaran mesin dan juga data science. So dalam pendidikan ada 5 area topik yang mana AI digunakan di dalam pendidikan, seperti teacher and AI collaborations, differentiated and individual learning, universal access for all students, automated admin tasks, dan juga tutoring and support outside the classroom. In our case, of course, in the lecture hall or tutorial room. Teacher and AI collaboration. Dalam gambar ni saya tunjuk katakan budak sekolah, jangan kata budak sekolah, teacher and robot. Bagaimana AI digunakan untuk membantu guru pensyarah dalam menjalankan peranan mereka dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar. AI telah digunakan untuk pendidikan terutamanya dalam beberapa alat ataupun tools yang membantu mengembangkan kemahiran dan sistem ujian, test system. Okay. Oleh kerana penyelesaian pendidikan AI terus matang, going matured, harapannya ialah AI dapat membantu mengisi jurang keperluan, gap dalam pengajaran dan pembelajaran, dan membolehkan sekolah dan guru melakukan lebih banyak daripada sebelumnya. AI dapat mendorong kecekapan
pemberibadian, personalize, personalize, dan menyelaraskan tugas pentadbir ataupun ME untuk membolehkan guru pensyarah memberi masa dan kebebasan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan untuk menyesuaikan diri, yang mana ini adalah bagaimana mesin itu lebih unik. Dengan memanfaatkan sifat yang terbaik bagi mesin dan juga guru pensyarah, vision ataupun visi untuk AI dalam pendidikan adalah di mana mereka bekerjasama untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk pelajar. Oleh kerana pelajar masa kini perlu bekerja pada masa hadapan, yourself is our future leaders and also a future for human resource for the nation. AI adalah realiti yang mana penting untuk institusi pendidikan yang mendedahkan pelajar menggunakan teknologi tersebut. Ini adalah salah satu contoh, kenyataan ini adalah salah satu contoh kenapa HDC memperkenalkan topik ini kepada anda, pelajar. Mungkin ada pensyarah dalam ini, pendedahan awal. Ini adalah penambahbaikan, improvement dalam pendidikan kita dengan menggunakan mengaplikasikan kecerdasan perbuatan. Tadi saya ada sebutkan personalize, pemperibadian. Dalam pendidikan, of course, di dalam satu kelas tidak semua pelajar mempunyai keupayaan yang sama, tetapi guru ataupun pensyarah dia menyampaikan, mungkin kita kata sebut satu saluran, one channel. Dalam dunia pendidikan ada juga differentiation, perbezaan keupayaan, dan bagaimana personalization, bagaimana guru pensyarah nak mendekati pelajar secara pemperibadian, dan sebagai pelajar tentulah anda memerlukan teknik ingin diberi tumpuan oleh guru ataupun pensyarah. So dalam differentiate and individualized learning, pembelajaran dibezakan dan individu. Okay? Differentiate is pembezaan, individualize is pemperibadian. Itu translation saya. Yang mana ini adalah menyelaraskan pembelajaran berdasarkan keperluan individu pelajar. Of course telah menjadi keutamaan bagi pendidik, guru, pensyarah bertahun-tahun lamanya. Tetapi AI membiarkan tahap pembezaan yang mustahil bagi guru untuk menguruskan lebih ramai pelajar di dalam sesuatu kelas ataupun sesi. Kita dapat beberapa solution seperti content technologies and carnage learning, yang mana kini membangunkan reka bentuk pengajaran pintar dan juga platform digital menggunakan AI untuk memberikan sesi pengajaran pembelajaran, ujian, peperiksaan dan juga maklum balas kepada pelajar bermula daripada peringkat prasekolah sehinggalah ke institusi pengajian tinggi. Mana ini adalah cabaran untuk mereka siapkan bagaimana untuk mengenal pasti jurang dalam pengetahuan, kemahiran dan seterusnya mengalihkan penemuan ini ke arah yang lebih sesuai. Ya, oleh kerana AI semakin canggih, mungkin mesin dapat membaca ungkapan yang melintasi crossover face wajah pelajar, menunjukkan bahawa mereka sedang bergelut untuk memahami sesuatu subjek yang mengubah pelajaran ataupun jawapan satu. Ini kalau tadi saya ada terangkan 9 inovasi yang popular terkini, so bagaimana aplikasi AI itu digunakan dalam konteks inilah, pembelajaran, cara pemberbadian dan juga individu dalam konteks hubungan pelajar dengan guru atau pensyarah. So idea ini adalah untuk menyesuaikan kurikulum
untuk keperluan setiap pelajar yang tak dapat dilaksanakan pada hari ini, tapi dengan penggunaan AI, benda ini akan dapat menjadi lebih berkesan dalam konteks ini. Ada ini ke saya baca dalam chat, saya harap saya boleh teruskan ya, walaupun di tempat anda mengalami gangguan. Seterusnya adalah universal access for all students, akses sejagat untuk semua pelajar. Alat kecerdasan buatan dapat membantu menjadikan kelas global tersedia untuk semua, termasuk mereka yang bertutur dalam bahasa yang berbeza atau yang mungkin mempunyai masalah penglihatan atau pendengaran. Seperti yang saya terangkan tadi, dalam satu sesi, pelajar adalah berbeza. Ada yang OKU, dan OKU pun ada banyak pelbagai kategori. Orang yang bukan OKU pun ada, walaupun mereka tiada kecacatan pada jasadnya, tapi kemahiran untuk memahami, untuk mempelajari sesi pembelajaran itu berbeza. Jadi bagaimana AI membantu dalam konteks ini? Untuk OKU, Presentation Translator adalah plugin yang percuma di dalam PowerPoint yang membuat sari kata dalam masa nyata ataupun real time untuk apa yang disampaikan oleh guru. Anda mungkin biasa melihat menonton YouTube, kalau anda klik CC ataupun tu anda akan dapat sari kata di bawahnya. So dalam konteks ini juga, kalau pelajar berlainan bahasa, kelas dalam bahasa Inggeris, ada sari kata dalam bahasa Melayu yang bukan dibuat oleh translator sebelumnya, sebaliknya adalah penggunaan AI. So apa sahaja bahasa kenyataan dikeluarkan oleh pensyarah, AI capture dan sama ada dalam bahasa yang dituturkan ataupun bahasa yang diterjemahkan. Itu adalah salah satu peranan AI digunakan dalam konteks ini. Ini juga akan membuka kemungkinan bagi pelajar yang mungkin tidak dapat bersekolah kerana sakit atau memerlukan pembelajaran pada tahap yang berbeza ataupun pada subjek tertentu yang tidak terdapat di sekolah mereka sendiri. Ini juga AI juga dapat membantu memecahkan silo antara sekolah dan antara tahap kelas tradisional. Seperti yang saya jelaskan tadi, kepelbagaian pelajar dan juga kepelbagaian situasi tidak menghalang proses sesuatu pembelajaran itu dengan mengaplikasikan AI. Konteks berikutnya, automated admin task. Ini kalau kita lihat di sekolah rendah menengah, guru bawa buku rancangan pengajaran. Guru menyimpan fail pelajar. Guru juga menyimpan semua kertas soalan, kertas jawapan yang dijawabkan oleh pelajar. So dalam konteks AI, mengautomatikkan tugas pentadbir yang dijalankan oleh pendidik, guru ataupun pensyarah. Seorang pendidik menghabiskan banyak masa untuk menilai kerja rumah dan ujian. AI dapat melangkah masuk dan membuat kerja dengan lebih cepat dari tugas-tugas ini dan pada masa yang sama menawarkan cadangan bagaimana untuk menutupkan jurang pembelajaran. Walaupun mesin sudah dapat menilai ujian pelbagai pilihan, multiple choice, mereka hampir dapat menilai untuk menjawab jawapan bertulis. AI melangkah untuk mengautomasikan tugas pentadbir yang mana memberi lebih banyak masa kepada guru menghabiskan kepada setiap pelajar. So, terdapat banyak potensi untuk membuat proses pendaftaran dan kemasukan yang lebih cekap. So kalau e-learning digunakan untuk penyampaian PDP, pengajaran dan pembelajaran, so dalam AI dalam e-learning juga boleh selain daripada multiple choice, menjawab dalam buku quiz ataupun soalan dalam multiple choice,
jawapan dalam bentuk subjektif, penulisan juga boleh dinilai. Ya, pensyarah mungkin menilai kena baca, tetapi AI mungkin digunakan untuk menilai jawapan bertulis berdasarkan kepada algoritma bentuk-bentuk jawapan dan juga markah weightage. Ya. So AI akan boleh memberi penilaian bagi soalan jawapan bertulis. Dalam konteks tutoring and support outside the classroom, iaitu bimbingan dan sokongan di luar kelas, terdapat banyak lagi aplikasi AI untuk pendidikan yang sedang dibangunkan, termasuk mentor AI untuk pelajar, pengembangan kandungan pintar lebih lanjut dan kaedah pengembangan peribadi baru untuk pendidik melalui persidangan global Maya. Pendidikan mungkin sedikit lambat menggunakan kecerdasan buatan, tapi perubahannya berlaku secara berperingkat demi peringkat. So program bimbingan dan belajar akan menjadi lebih maju dengan AI, dan tidak lama lagi program ini akan lebih tersedia dan dapat merespon pada pelbagai gaya pembelajaran. Kerap juga saya terangkan tadi apakah bagaimana AI di dalam kelas, dan sekarang bagaimana AI digunakan di dalam luar kelas. Mana mungkin di peringkat kita di universiti menggunakan kaedah tutor, dan di luar waktu kelas capaian-capaian bahan-bahan tambahan untuk kefahaman sesi kelas boleh dicapai melalui e-learning, dan proses itu menjadi kenyataan untuk pelajar. Maaf So saya dah terangkan apa yang berlaku AI dalam pendidikan semasa. So dengan konteks AI pada dunia yang lain, bidang yang lain, AI di masa hadapan bagi dunia pendidikan, mana selari dengan dasar ataupun visi misi HDC, Holistic Development Center, yang pelajar peranan kita di universiti juga perlu membuat penyelidikan semasa bagi memperkasakan sistem pengajaran dan pembelajaran. So dalam konteks future education, AI dalam konteks ini saya membentangkan 5 juga perkara. Hampir sama seperti sebelum ini, tetapi lebih baik lagi, iaitu smart educational content, di mana AI boleh meningkatkan smart educational content. Seterusnya bagaimana membantu teachers, pensyarah, lecturers, personalized learning, seterusnya creating teaching content, dan di akhirnya connecting student globally. So kandungan pendidikan pintar adalah teknik yang masih baru di kebanyakan negara yang memerlukan digitalisasi kurikulum. Apabila kurikulum ini tersedia di platform digital, ia menjadi lebih interaktif dan bermanfaat bagi pelajar. Sebagai contoh, AI digunakan untuk membuat kandungan buku teks yang lebih mudah difahami dan mudah dilayari. AI juga dapat mengkategorikan kandungan kandungan kurikulum dan mengelompokkannya dengan lebih cekap untuk memudahkan rujukan di dalam kelas. Kandungan yang disertakan oleh kurikulum yang dapat dikategorikan oleh program berorientasikan AI yang terdiri daripada bentuk video, audio dan juga e-book. So sistem ini sedang dikembangkan untuk memenuhi semua peringkat usia dan pendidikan. Dengan cara ini pendidikan dan AI dapat bekerjasama untuk mempermudahkan pelajar tanpa menggugat pekerjaan profesionalisme guru dan juga pensyarah. Di masa akan datang, AI akan membantu pendidik, yang mana pendidik tidak hanya mengajar
tetapi mereka mempunyai banyak tugas pentadbiran yang lain yang boleh membuatkan prestasi mereka tergugat. So ini boleh mempengaruhi produktiviti pendidik dan juga boleh mempengaruhi prestasi kelas yang mereka ajar. Untuk menyelesaikan masalah ini, bagi para guru, sistem AI telah dirancang secara khusus untuk memberikan beban kerja yang lebih ringan kepada para pendidik. So, beberapa sistem membantu guru, pendidik menilai kertas mereka dan menyediakan rancangan pelajaran untuknya. So, sistem AI kini dapat menilai soalan pelbagai pilihan dan mungkin di masa akan datang pembelajaran machine learning akan membolehkan jawapan yang lebih kompleks dapat dinilai. So, pembangunan guru seterusnya akan menantikan untuk meringankan beban kerja pentadbiran mereka, yang mana seperti contoh proses-proses pendaftaran. So, agensi penulisan dalam talian yang memberi bantuan penugasan seperti yang telah diamalkan di Australia. Di Australia mereka menggunakan sistem AI untuk mengatur proses kerja pendidik dengan lebih baik. So, mereka mengasingkan pesanan kerja, memproses pesanan penulisan dan juga direct chatting yang mengaplikasikan AI adalah beberapa contoh teknik yang mereka telah gabungkan dalam proses membantu pendidik dalam menjalankan tugas pentadbir. Personalized learning, pembelajaran pemberibadian, personalized. Okay? Kemungkinan besar anda telah menggunakan cadangan yang diperibadikan di Netflix ataupun YouTube untuk mendapatkan kandungan yang anda suka dan sukai. Pelajar dapat memperolehi kemudahan yang sama pada waktu sekarang dan mendapat pengalaman pembelajaran yang personalized. Okay? Sistem AI dapat melihat area di manakah pelajar ketinggalan dan seterusnya berusaha untuk membuat proses pembelajaran yang lebih mudah bagi mereka. So, guru pensyarah juga dapat mengetahui dengan tepat di mana harus fokus dan bagaimana menyampaikan isi yang telah mereka sediakan. Terdapat juga sistem bimbingan AI yang membantu pelajar yang menderita mengalami kesukaran dalam beberapa subjek ataupun pelajaran, dan mereka dapat dibantu oleh sistem AI ini. So, program terakhir mungkin memberi program di akhir pembelajaran pelajar boleh memberi maklum balas serta-merta dan pelajar juga mendapat maklum balas tentang prestasi mereka dan seterusnya memperbaiki pencapaian pelajar itu sendiri dari masa ke semasa dengan aplikasi AI. Dalam konteks creating teaching content ataupun membuat kandungan pembelajaran, pengajaran, pendidik mungkin harus menyediakan kandungan yang menarik untuk menjadikan sesi kelas ataupun syarahan mereka lebih menarik. If not, pelajar akan jadi lebih bosan. So, AI boleh membantu guru atau pensyarah mengaturkan permainan kuis interaktif dan mencuba pelibatan pelajar di dalam sesi face to face. Itu akan membantu pelajar dan menunjukkan prestasi yang baik dan cemerlang berbanding mereka yang tidak didedahkan dengan teknik ataupun cara pembelajaran berorientasikan. So, ini mungkin bagus untuk pelajar dan juga para pendidik, yang mana perkembangan ini akan lebih berinovatif. So, untuk mengurangkan perbelanjaan dan juga masa yang dihabiskan untuk membuat kuis, pendidik juga boleh menyerahkannya kepada program AI untuk menyiapkan bahan yang bersesuaian. Okay?
Program-program ini juga membuat kuis dan juga mungkin permainan untuk pelajar mereka di masa lapang ataupun di waktu yang diperlukan. So dalam konteks connecting student globally, hubungkan pelajar ke peringkat yang lebih global. Teknologi AI, teknologi telah terkenal menghubungkan orang yang berbeza, mungkin tinggal di mana-mana saja di bumi ini. Contoh ini juga sesi di mana walaupun anda berada di dalam kampus atau luar kampus, anda boleh mengikuti sesi ini menggunakan teknologi Webex. Ini adalah komunikasi ataupun platform yang buat masa ini memenuhi kita di institusi pendidikan tinggi di universiti, yang mana anda boleh belajar bersama. So AI sangat berguna untuk menyusun data yang disediakan oleh pelajar yang berbeza untuk masuk ke platform tersebut. Contohnya kelas mungkin perlu disusun mengikut kurikulum dan diarahkan ke portal yang berkaitan. So AI memenuhi tujuan itu dan dapat mengawal akses ke platform yang digunakan oleh pelajar di seluruh dunia. Penggunaan AI pada kapasiti ini masih dalam pembinaan dan perlu diperbaiki untuk prestasi yang optimal. Akhirnya, harap saya dapat menyampaikan subjek ini dengan lebih baik, yang mana di peringkat awalnya saya telah memberi skop bahawa namanya adalah definisi AI dan seterusnya apakah kedudukan semasa, current state of AI, bagaimana AI digunakan di dalam pendidikan di masa sekarang. Dan sebentar tadi saya dah kongsikan 5 perkara bagaimana AI di masa akan datang. Mungkin diharapkan memberi kesan kepada anda. Bagaimana AI dan pendidikan perlulah berjalan seiring dan kolaborasinya terbukti berkesan antara hubungan pelajar dan juga pendidik. Di akhir ini diharapkan pengalaman anda dalam seharian sedar tidak sedar ada aplikasi AI digunakan dan di masa akan datang bilik darjah digital digital classroom dimungkinkan applied by AI dan pelajar dan pendidik akan menikmati akses platform ini. Saya dah kongsikan beberapa contoh dan perkara ini mungkin di Malaysia adalah baru. Kita pun menuju ke arah yang itu. Of course, untuk memulakannya memerlukan perbelanjaan yang tinggi bagi sebuah institusi. Tapi kehidupan seharian anda juga secara tidak langsung telah dedah kepada AI. Dengan itu, sekian sahaja kongsian saya. Saya akan buka serah semula kepada Puan Farhana untuk sesi seterusnya. Silakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Syarizal Nazri ataupun Dr. Syarizal Nazri atas perkongsian tentang Artificial Intelligence in Future Education. So saya alu-alukan soalan daripada para peserta pagi ini. Sekiranya boleh tulis di ruangan chat. So kita akan bacakan. Boleh? Sekiranya ada soalan boleh ditanyakan kepada Dr. Syarizal Nazri. So macam kita lihat tadi, kita boleh lihatlah artificial intelligence ni banyak mengubah landscape ataupun ekosistem pendidikan bukan sahaja di negara Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Jadi artificial intelligence juga dia mengubah mindset kita dan dia juga mengubah cara kita belajar lah Tuan. Dan of course ataupun organisasi pendidikan banyak sebabkan kos dan
keberkesanan itu lebih tinggi. Dan sebagainya. So, ada apa-apa soalan daripada para peserta? Silakan, soalan. Boleh type di ruangan chat. Ada soalan? Mungkin soalan saya. Kalau ada satu soalan. Salam sejahtera doktor, boleh tak doktor ramalkan apa jabatan baru yang akan ada sebagai AI ataupun menggantikan banyak kerja manusia? Yes, saya pun bertanya soalan yang sama. Kalau kita lihat dan sekarang kita lihat banyak kerja-kerja manusia ini ya, yang telah digantikan dengan mesin ataupun digantikan dengan AI, artificial intelligence. Pada masa akan datang, akan banyak hilang keadaan nanti. Will artificial intelligence take away jobs in future? Macam itulah kot soalan daripada Chan Xiang Lai. Ya. Sebab banyak kerja-kerja daripada telah digantikan dengan mesin ataupun AI. Oh, tak dengar jelas. Baik. Okey. Soalannya adalah, boleh tak doktor rasakan apakah jawatan-jawatan baru yang mungkin akan wujud selepas AI yang akan menggantikan banyak kerja-kerja manusia? Boleh dengar ke tuan? Okey, terima kasih Puan Farhana. Soalan pertama tadi berkisar tentang apakah peluang pekerjaan. Ulang semula. Betul, satunya adalah peluang pekerjaan baru. AI ini dilaksanakan dan of course AI ini juga telah banyak menggantikan kerja manusia lah, maksudnya works lah kebanyakannya. Jadi apakah ramalan jawatan-jawatan baru yang akan muncul pada masa akan datang ataupun jobs baru pada masa akan datang? Okey, saya jawab dulu soalan pertama tadi. Soalan kedua yang Cik Muhammad Bahagian Persatuan Pelajar. Yang pertama tentang di era revolusi industri lagi, apabila pekerjaan buruh, simple task memerlukan penggunaan manusia, dan dengan kelahiran revolusi industri, lahirnya mesin, sudah memulakan terdapatnya pengurangan penggunaan manusia dalam industri pembuatan. Di dalam revolusi kedua, ketiga dan kita dalam IR4 telah memperlihatkan pengurangan penggunaan manusia untuk simple task kepada mesin dan juga komputer ataupun teknologi. So benda ni dah berlaku sekian lama. So walaupun berlaku pengurangan penggunaan buruh dari manusia dan digantikan dengan mesin ataupun teknologi, sebenarnya ia telah mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang baru, yang mana dia bukan lagi dalam konteks simple task. It's a complex task, kerja yang lebih kompleks, ataupun memerlukan peralihan daripada buruh kepada berkemahiran tinggi ataupun berpengetahuan tinggi. So dalam konteks yang mana kita sering disebut tentang IR4, dalam universiti pun kita dah
menggabungkan foundation pengajian sekarang merujuk kepada keperluan semasa dan akan datang. Realitinya ada peluang baru untuk pelajar. So apakah jenis-jenis pekerjaan baru? So saya bila keluar tu first yang terlintas daripada saya ada artikel baik daripada kerajaan Malaysia, contohnya daripada sektor agensi pelaburan baru, Penang pun ada, di Malaysia pun ada, MITI tak silap saya. Dan artikel yang selalu kalau dapat lihat oleh Prof Karim yang untuk pensyarah dan juga pelajar dalam e-learning, skill set yang baru yang perlu pada pelajar kita, skill set yang perlu ada pada pensyarah, para pendidik, skill set yang perlu ada pada pentadbir-pentadbir, data analitik. Of course, data analitik is bukan untuk orang IT semata-mata, is semua peringkat. Dan of course, data analitik menggunakan teknologi. Dulunya semua teknologi perlu dibayar, tetapi sekarang pun kalau anda dapat lihat, Facebook percuma, anda boleh guna, dan di mana Facebook boleh survive sebagai Facebook. Anda pengguna Facebook tidak membayar sebarang yuran kepada Facebook, tapi Facebook masih boleh survive dengan memberi perkhidmatan percuma. So di manakah income Facebook? Berapa pekerja Facebook? Berapa investment ataupun pelaburan untuk teknologi untuk Facebook boleh run sebagai Facebook? So anda dapat, yang saya nak terangkan di sini ialah teknologi tidak lagi mahal dan tidak, orang kata sekarang ni dah mampu milik, mampu milik dan boleh digunakan. So menjawab soalan pertama tadi, of course penggunaan manusia akan kurang dalam konteks kerja yang dahulunya dibuat oleh manusia diambil alih oleh mesin ataupun teknologi. Tetapi to run the machine and the technology still memerlukan manusia. So di situlah peluang pekerjaan yang baru, yang mana of course dahulu dalam IR3, Industrial Revolution 3 adalah high skill and workers. So sekarang dalam konteks IR4, knowledge workers 100% diperlukan dalam konteks peluang baru. So saya harap ada dua kunci utama. Yes, ada peluang baru, pekerjaan baru, dan dia bukannya lagi merujuk kepada kerja yang dalam generasi IR3. Is generasi baru yang mana tidak ada contoh. So dalam menjawab soalan tadi itu, anda perlu mencari peluang-peluang yang baru lanjutan daripada pengurangan pekerjaan kepada manusia. Okey. So saya ditanya oleh soalan nombor 2, bagaimana Persatuan Pertubuhan Pelajar dapat memanfaatkan AI dalam menjadikan USM sebagai dari global village? AI dalam konteks USM, sekali lagi saya lihat katakan is data analitik. Bagaimana data analitik digunakan dalam menganalisis keperluan pelajar, dalam kes ini ialah global village. Saya tidak mencadangkan solution ataupun single solution bagi menjawab soalan ini. Is bagaimana tuan-tuan boleh meneroka AI. Ada 3 tadi saya sebut, saya kongsi itu, machine learning, data science. So dengan menggabungkan data science itu, iaitu melibat kepada data analitik lah. Bagaimana boleh melihat keperluan global village dan bagaimana analisis ataupun seterusnya decision, keputusan untuk memenuhi global village. So dalam arti kata yang lain, persatuan pelajar perlu meneroka
data analitik dalam AI dan bagaimana merangka keperluan global village dan seterusnya universiti boleh mengadaptasikan saranan-saranan berfakta, data driven oleh persatuan-persatuan pelajar. Terima kasih. Soalan berikutnya, is it safe to use AI in education because it bring negative impact on security such as personal information? Okey, AI bukanlah setahun dua dan AI pada pandangan saya bukan start daripada 10-20 tahun yang lalu. It's beyond that. Dalam banyak artikel, dalam banyak kajian, is bermula dengan lahirnya mesin, kira-kira calculate machine. So isu negative impact on security. Kalau anda lihat phone yang anda gunakan sekarang pun telah banyaknya berlaku, kita bukan kata breach. Anda sendiri telah mengizinkan pihak-pihak yang berkenaan memanipulasikan maklumat diri anda. Dalam AI education, sudah tentu universiti bertanggungjawab, perlu bertanggungjawab untuk menjaga security dan juga personal information bagi setiap pelajarnya. Untuk menjawab negative impact, of course, regulation amat diperlukan untuk memelihara kepentingan individu negara. So, ini pun dah berlaku dalam konteks kita seharian, yang mana pengenalan data peribadi, akta data peribadi, pengenalan juga perkeliling-perkeliling ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh MCMC, iaitu Suruhanjaya Komunikasi Malaysia. Itu di Malaysia. Di luar, misal contoh di US, di luar negara pun dah banyakkan isu ini. Kalau kita dapat lihat di Singapura, kerajaan Singapura dalam proses menyoal siasat Google, kerana Google secara tidak langsung telah mendedahkan maklumat pengguna-pengguna Google. Di China, kerajaan China juga telah mengharamkan ataupun menghalang Google, dan sebaliknya kerajaan China mewujudkan aplikasi hampir sama seperti Google di dalam negaranya. So dalam menjawab soalan ni, it's happen. Okay? AI in education, dia juga tidak terlepas daripada isu-isu apa yang disebut kesan negatif dan juga security on personal information. Saya harap dapat menjawab ketiga-tiga soalan tu. Ada soalan yang lain? Okey. Terima kasih. Ada soalan lain daripada peserta pagi ini? Mana yang Dr. Syazal beritahu kita tadi, saya juga nak menambah sedikit lah. Ada satu report daripada World Economic Forum, WEF, menceritakan tentang the future of jobs. Jadi diceritakan bagaimana banyak jobs yang by teknologi ataupun AI. Sebab kita banyak menggunakan machine and also algorithm in our workplace kan. So diceritakan bahawa walaupun 75 million jobs, dengan itu dia akan create 133 million new roles. Jadi dengan AI akan tambah lagi orang kata jobs lah yang berkaitan dengan AI. Antara yang paling tinggi dalam growth adalah yang disebutkan oleh doktor tadi adalah machine learning engineer, berkaitan dengan machine learning, berkaitan dengan data scientist. Ini tinggi percentage untuk job roles pada future job yang datang. Juga robotic engineers, computer vision engineer dan sebagainya. So ini antara occupation lah, future occupation yang untuk dalam artificial intelligence. So ada lagi soalan lain? Ada lagi soalan lain? Terima kasih Cik Muhammad Abdullah untuk menanyakan soalan tadi. Boleh saya tambah Puan Fana? Boleh. Okey.
Okey, yang Puan Fana sebut itu adalah bidang lebih kepada IT dan juga Komputer. komputer. Yang saya masukkan, AI bukan saja menyediakan peluang pekerjaan kepada orang IT. Pengenalan saya tadi pun, AI banyak digunakan juga dalam bidang industri seperti industri teknologi, of course memerlukan engineer. Dalam marketing, orang marketing juga memerlukan orang yang boleh menganalisis data. Data analitik adalah pakar penganalisis adalah keperluan yang paling demanded dalam dunia terkini. Dan data analitik bukan sahaja untuk orang IT dan engineer ya. Ke setiap tahap. Even anda sebagai warga negara pun perlu mempunyai kemahiran data analitik. Yang saya share tadi adalah skill set untuk anda menjadi seorang entrepreneur yang mana anda mempunyai kemahiran yang mana tidak dapat dinyatakan nama profesionnya, tetapi anda mempunyai income dan juga professionalism. Itu yang saya sebutkan tadi. It's no word to tell your job name. Itu maksud saya. Terima kasih. Okey, dapat ya semua? Itu perincian daripada Dr. Shahrizal. Maksudnya tidaklah spesifik kepada spesifik jawatan ataupun terhad kepada komputer ataupun data tadi dia pelbagai. So ada soalan lain? Saya melihat okey, daripada saya melihat AI berkesan besar kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat termasuk OKU. Saya setuju. Encik Muhammad. Okey, ada soalan lain lagi? Okey, ada soalan tuan daripada ataupun nak dapatkan hikmah boleh berhubung melalui email ke atau bagaimana? Tuan, boleh pelajar berhubung melalui email ke? Okay, sekiranya pelajar ingin berhubung dengan saya, alamat email saya shahrizal@usm.my. Okey, so mungkin saya boleh typekan di sini usm.my. Okey, so sekiranya ada soalan ataupun jika ada soalannya boleh kontak dengan Dr. Shahrizal Nazri di usm.my. Okey. Recording. InsyaAllah anda boleh dapatkan recording di YouTube HTC. Anda boleh dapatkan juga info kalilah anda boleh dapatkan banyak sangat info di Facebook page HTC Hebat Development Center. InsyaAllah sudah daripada program hari ini ada banyak lagi program lain yang muncul. Selepas ini ada jadi insyaAllah kita akan bersama-sama lagi selepas ini. Saya lampirkan orang dari live program. Anda boleh isikan maklumat anda, pada feedback. Words daripada Shahrizal kita akhiri. Rumusan. Terima kasih Puan Fana atas peluang jemputan kepada saya dalam sesi ini. Sebetulnya saya adalah business analytic yang menggunakan business intelligence. Tapi topik yang Puan Fana beri ini adalah dalam konteks AI, yang mana satu topik berkaitan juga dengan apa yang saya buat kajian dalam
pencapaian organisasi. Saya rumuskan di peringkat awal ialah definisi artificial intelligence, kecerdasan buatan, yang mana bukan saja disebut AI, dia juga disebutkan machine learning, mesin pembelajaran, dan juga data science. Dalam AI banyak digunakan dalam pelbagai bidang, senomor lagi berkaitan dengan industri teknologi, tapi semua sektor, yang mana dalam konteks kita pada hari ini saya banyak tekankan kepada sektor pendidikan. AI juga telah diamalkan di pelbagai negara, sama ada sedar atau tidak, yang mana mereka yang mampu melabur atau institusi yang melabur dalam bidang ini mendapat kesannya secara langsung. Dan mungkin hari ini seperti soalan yang pertama tadi, kesesuaian dalam peluang pekerjaan, saya menyeru kepada semua pelajar untuk menggunakan kursus yang ditawarkan oleh HDC, Holistic Development Center, yang mana anda develop skill set yang baru, skill set yang terkini untuk anda mencuburi bidang-bidang pekerjaan, yang mana untuk sebagai pekerja seperti saya, skill set itu dah memang kita kenal pasti. Di dalam konteks usahawan, entrepreneurship, skill set itu perlu digilap dan ditorokai. Digilap dan ditorokai. Memang sekarang hari ini kata bolehkah saya dengan sesi ini seterusnya meneroka bidang yang baru? Yes, of course. Kita nak katakan uncertainty, misal contoh dalam COVID, untuk kami yang bekerja organisasi, business continuity, satu kejutan yang baru pada kami, terpaksa berubah. Kalau dulu penggunaan seperti yang ini telah digunakan biasa pun, tetapi disebabkan COVID, digunakan secara intensif. So, secara langsung, peluang telah ada, tetapi anda mungkin belum kesan, anda belum guna. So, mungkin ada satu insiden ataupun event yang akan trigger anda pelajar untuk mengikuti arus tersebut. So, dalam konteks future yang saya sampaikan di sini, future itu bukannya 10 tahun, 20 tahun akan datang. The future is 2 to 3 years, 2 hingga 3 tahun akan datang, benda itu akan terjadi. Kalau dahulu TV dia mengambil masa 10 tahun untuk sampai kepada seluruh penduduk dunia, video conference AI yang ini dia tidak perlukan sehingga setahun, mungkin ambil beberapa hari saja. Because of that event, benda inovasi itu akan lebih terus, dan lahirnya inovasi tersebut dia mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang baru. Itulah yang kesimpulan yang saya nak sampaikan untuk anda kepada semua pelajar, pendengar-pendengar semua. Sekian, itu kesimpulan saya. Terima kasih.